Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam kuliah mingguan kita melalui kitab huraian ayat-ayat hukum. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan mendapat keberkatan, rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk kepada tajuk yang ketiga pada muka surat 38, iaitu meminta izin memasuki bilik ibu bapa. Insya-Allah dalam surah tajuk ketiga ini adalah petikan daripada surah An-Nur ayat 58 hingga 60, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 58 hingga 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum wallazina lam yablughul huluma minkum salasa marrah min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minaz zahirati wa min ba'di salatil isya salasu awratil lakum laisa 'alaikum wa 'ala 'alaihim junahun ba'dahun tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zanal ladzina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu 'alimun hakim. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Surah An-Nur ayat 58 hingga 60. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum balik dari antara kamu meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu dalam 3 masa, iaitu sebelum sembahyang subuh dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari dan sesudah sembahyang isyak. Itulah 3 masa bagi kamu yang biasanya terdedah aurat kamu padanya. Kamu dan mereka tidaklah bersalah kemudian daripada 3 masa yang tersebut.
kerana mereka orang-orang yang selalu keluar masuk kepada kamu dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukumnya. Dan ingatlah, Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Dan apabila kanak-kanak dari kalangan kamu telah balik, maka hendaklah mereka meminta izin sama seperti cara orang-orang yang telah cukup umur yang tersebut dahulu meminta izin. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukumnya. Dan ingatlah, Allah amat mengetahui putus haid yang tidak mempunyai harapan berkahwin lagi luarnya. Maka tidak ada salahnya mereka menanggalkan pakaian luarnya dengan tidak bertujuan mendahkan perhiasan mereka. Dalam pada itu, perbuatan mereka menjaga kehormatannya dengan tidak menanggalkan pakaian luarnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan ingatlah, Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Baik, kita akan melihat satu persatu tentang maksud-maksud ayat ini. Baik, kita pergi kepada huraian perkataan. Allah Ta'ala berfirman, liyasta'zinkum atau liyasta'zinkumul. Huruf lam di situ pada perkataan liyasta. Menurut tata bahasa Arab bermaksud lam al-amru yang membawa maksud perintah. Jadi lam di situ liyasta'zinkumul adalah suatu perintah atau hendaklah. Hendaklah. Satu perkara yang wajib, iaitu supaya meminta izin atau kebenaran daripada kamu, iaitu kita sebagai ibu bapa ataupun tuan, untuk memasuki bilik kamu atau bertemu dengan kamu, iaitu juga membawa maksud memberitahu tentang kehadirannya dan meminta izin untuk masuk. Jadi perkataan liyasta'zinkum iaitu suatu perintah dan arahan daripada Allah supaya mana-mana orang, mana-mana anak nak masuk bilik mak ayah dia, mana-mana hamba nak masuk bilik tuannya, hendaklah meminta izin ataupun kebenaran daripada mereka masing-masing. Okey? Jadi itu adalah suatu perintah. Liyasta'zinkum lamul amri, suatu perintah dan kewajipan yang Allah Ta'ala suruh. Siapa-siapa nak masuk bilik ibu ayah, siapa-siapa nak masuk bilik daripada kalangan hamba, masuk bilik tuan dia, mestilah meminta izin, beritahu tentang kehadirannya. Baik. Kemudian malakat aimanukum, iaitu kalangan hamba-hamba lelaki dan perempuan yang kamu miliki, dimiliki oleh seseorang. Jadi istilah hamba pada hari ini sudah tidak ada lagi lah, kerana hamba dengan orang gaji dua perkara yang berbeza. Tetapi kaedah orang gaji juga boleh diguna pakai dalam ayat inilah. Kerana apa? Pengajarannya adalah sama. Maknanya masuk ke dalam bilik yang bukan bilik dia, hendaklah meminta izin. Oleh kerana dalam ayat ini menyebut tentang hamba. Hamba itu adalah seorang yang kita miliki. Kalau dia suruh buat kerja, kita tak bayar upah pun tak apa. Kalau ingin disetubuhi mereka, ia dibenarkan. Itu istilah hamba. Tapi pada hari ini, istilah hamba itu tidak wujud lagi. Bahkan secara praktisnya tidak ada lagi hamba, tetapi yang ada adalah pembantu rumah atau orang gaji yang setiap kali dia melaksanakan pekerjaan, kita akan membayar daripada apa yang telah diusahakan. Maka ia juga termasuk dalam ayat ini, iaitulah meminta izin kepada tuan punya rumah, meminta izin kepada tuannya atau bos dia untuk nak masuk ke dalam bilik. Mesti buat. Okay? Dipanggil, kalau kaedahnya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab lah. Suatu ayat yang diturunkan tu bukan hanya khusus kepada orang yang diceritakan dalam ayat itu sahaja, tetapi juga kepada umum pengajarannya. Jadi siapa-siapa pun yang nak masuk ke dalam bilik seseorang yang bukan bilik dia sendiri, maka hendaklah meminta izin. Baik. Allah Ta'ala berfirman, lam yablughul huluma minkum. Ya, belum sampai umur taklif atau umur yang taklif ni maknanya apa? Yang dipertanggungjawabkan untuk dia menanggung dosa sendiri.
Okay, itu makna taklif. Okay. Belum sampai umur taklif atau belum dikenakan tanggungjawab syarak. Okay. Dia ni orang kata belum menanggung dosa sendiri. Tu dia mudah faham. Iaitu kanak-kanak yang belum mencapai umur baligh atau waktu baligh. Menurut ulama, tanda dan alamat baligh seseorang itu sama ada dengan bermimpi keluar mani atau berhaid atau mencapai umur 15 tahun dan ke atas. Jadi ia boleh dilihat secara adat mengikut umur. Boleh. Kalau dia tak keluar lagi air mani ataupun datang haid, maka ikut kepada umurnya. Maka dia sudah dikira sebagai sampai pada umur yang memang telah ditetapkan 9 atau 12 tahun, maka telah berlaku ke atas dirinya itu takrifan ataupun penanggungan segala dosa-dosa yang dilakukan secara diri sendiri, individu. Okey. Kemudian al-hulum membawa maksud mimpi. Iaitu mimpi atas dasar berahi atau dengan bernafsu sehingga mengeluarkan air mani. Ia adalah bahasa kiasan untuk menunjukkan mencapai usia balik. Ini isyarah ataupun tanda lah, tanda. Alamat kita panggil, tak maaf, alamat. Maknanya kalau sudah keluar air mani waktu dia sedang tidur, bermimpi keluar air mani, maka ia menunjukkan dia sudah pun akil balik. Jadi diletakkan satu penanda aras bagi menentukan macam mana nak tentukan akil balik ke tidak, dia keluar air mani. Kalau air mani tidak keluar, ikut umurnya. Begitu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, salasa marrah, iaitu dalam 3 keadaan atau 3 waktu. 3 waktu yang perlu minta izin untuk masuk ke dalam bilik mak ayah, perlu minta izin untuk masuk ke dalam bilik bos dia, tuan dia. Ada 3 waktu lah. Okey, jadi kita katakan nanti. Kemudian, wahina tada'una siyabakum minaz zahirah. Ketika kamu menanggalkan atau membuang pakaian yang kamu pakai, yang merupakan pakaian luar pada waktu tengah hari. Ia antara lain merupakan waktu tengah hari atau panas tengah hari yang merupakan waktu berehat dan tidur. Ini waktu dia apa? Pertama sekali adalah waktu dia adalah ketika mana kita waktu tengah hari. Kerana waktu tengah hari secara adatnya adalah waktu kita rehat. Dan sudah tentu kita tidur, kita akan menanggalkan pakaian. Jadi ternampaklah aurat. Maka anak kita, orang gaji kita, anak masuk dalam bilik perlu meminta izin terlebih dahulu. Jadi ini waktu-waktu orang tengah rehat, tengah tidur biasa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa min ba'di salawati atau wa min ba'di salatal isya, salatil isya. Okay. Di kalangan bangsa Arab juga dikenali dengan waktu al-at'amah. Al-at'amah dipanggil, at'amah. Iaitu waktu malam yang telah gelap ataupun waktu isyak. Pada waktu malam selepas waktu isyak juga ditegah masuk tanpa meminta izin kerana waktu tersebut seseorang itu tidak memakai pakaian yang sempurna, bahkan berselimut dengan kain selimut atau pakaian tidur. Jadi selepas solat isyak. Itu permulaan. Di mana orang akan mula tidur selepas solat isyak. Walau bagaimanapun tidak mustahil. Kadang-kadang orang yang bekerja penat, terlalu letih, dia akan tidur selepas waktu maghrib. Contohnya, dia akan bangun nanti solat isyak tengah-tengah malam. Contohnya. Jadi di sini dia letakkan satu garis panduan. Biasanya lepas isyak akan tidur dan waktu itulah akan terbuka aurat. Maka anak yang nak masuk bilik mak ayah dia perlu meminta izin terlebih dahulu. Okey. Kemudian aurat. Aurat adalah kata jamak daripada kata aurah. Auratin kan. Jamak dia dari itu jamak. Dia punya mufrad dia aurah. Aurah. Yang bermaksud apa? Terbuka atau terdedah atau tidak tertutup. Terbuka, terdedah atau tidak tertutup. Itu maksud dia lah aurah. Kalau ariyah telanjang, ariyah telanjang. Jadi dia itu adalah kepelbagaian bahasa lah, kan, kaedah dalam kaedah nahwu. Okey. Aurat sudut istilah membawa maksud mana-mana bahagian sulit dan malu untuk didedahkan atau tidak boleh didedahkan. Itu maksud aurat.
Dari segi bahasa, suatu bahagian di mana kalau didedahkan kita akan merasa malu untuk dilihat oleh orang. Maka ia merupakan bahagian yang dia hormati dan kehormatan atau malu daripada terdedah dan terbukanya. Jadi bahagian tersebut adalah suatu bahagian yang kalau orang tengok tu akan terasa malu. Kan terdedah bahagian tersebut. Okey. Jadi kalau nak cerita sifat pemalu ni, bagaimana Rasulullah SAW digambarkan sebagai sifat yang pemalu. Sehingga lengan Nabi SAW pun tidak dilihat oleh orang. Lengan Nabi, lengan Rasulullah SAW itu. Bahkan dalam Syama'il Al-Muhammadiyah itu disifatkan pemalu Rasulullah SAW umpama mengalahkan pemalunya anak dara. Itu pemalu Rasulullah SAW. Mungkin di kalangan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita lah. Kan kadang-kadang kita belajar duduk satu rumah yang sama. Kita punya housemate, roommate kita. Kadang-kadang duduk satu rumah guna bilik yang sama kan. Tapi kita tak pernah nampak lengan dia. Tak pernah nampak aurat dia. Ni maknanya dia jaga sungguh. Kerana bahagian-bahagian itu adalah bahagian-bahagian yang malu kalau orang lain tengok, orang lain terdedah, orang lain lihat. Itu namanya aurat. Okey. Kemudian firman Allah Ta'ala, salasu aurah. 3 waktu yang merupakan waktu seseorang itu tidak menutup aurat mereka dengan sempurna. Atau waktu terdedah aurat disebabkan terbuka pakaian atau membuang pakaian. Itu merupakan 3 waktu yang mana kebiasaannya terdedah dan terbuka aurat manusia. Khasnya ketika berada di tempat tidur atau bilik tidur, justru ia dikenali dengan waktu-waktu yang menjadi aurat. Ialah sebab di tempat tidur adalah tempat di mana aurat terbuka, atau di mana tempat yang ditanggalkan pakaiannya adalah di bilik tidur. Ayat tersebut menyebutkan salasu aurat, 3 aurat, kerana pada 3 waktu tersebut kebiasaannya orang tidak atau kurang mengambil perhatian tentang penjagaan aurat dan penutupan tubuh badannya. Jadi bila masuk bilik tidur, itu adalah suatu tempat, bilik tidur ni suatu tempat di mana menjadi adatnya adalah orang membuka pakaian kerana hendak tidur. Maknanya kata kalau duduk di ruang tamu, duduk di dapur dan sebagainya, kan ada tetamu datang, dia tak boleh buka aurat. Tapi bila masuk bilik, itu adalah tempat privacy, tempat yang mana memang itulah tempatnya untuk seseorang itu menanggalkan pakaian. Itu dia. Jadi tak boleh siapa-siapa masuk. Okey. Tetapi kalau di ruang tamu, di dapur dan di luar daripada bilik tidur, maka ada orang lain, maka dia tak boleh membuka pakaian. Bahkan kalau tak ada orang pun sebenarnya adabnya adalah tidak membuka pakaian. Kenapa? Sebab selain daripada manusia yang datang ke rumah kita, tapi malaikat rahmat juga memasuki rumah kita. Sebab itu tidak sesuai. Walaupun kita duduk seorang di rumah, tapi dari segi pakaian kita yang boleh dibuka secara adatnya di dalam bilik tidur. Tapi di ruang tamu, di dapur, walaupun kita duduk rumah suami isteri, adalah sangat tidak digalakkan untuk mendedahkan aurat. Ini kenapa? Bukan sahaja manusia tetapi malaikat rahmat juga masuk ke dalam rumah. Ketika kita membuang pakaian di luar daripada bilik tidur, maka malaikat rahmat pun tidak akan masuk ke dalam rumah kita kerana malu. Okey. Kemudian firman Allah Ta'ala, junahun, dosa, iaitu tidak ada dosa dan salah memasuki ibu bapa atau bilik kamu dengan tidak meminta izin selepas 3 waktu itu. Maknanya selain daripada 3 waktu yang akan kita terangkan nanti, 3 waktu yang lain tu nak masuk bilik mak ayah tanpa izin tidak mempunyai masalah. Okey, ba'dahun, iaitu selepas atau selain daripada 3 waktu yang telah ditentukan. Kan? Ba'dahun tu maknanya telah ditetapkan 3 waktu yang khusus sahaja masuk kena minta izin. Lepas pada selain 3 waktu tu, dia masuk tak nak minta izin pun tak apa. Okey. Kemudian tawafuna alaikum adalah kata jamak daripada perkataan tawaf. Maksud asalnya orang yang berkeliling untuk melayani penghuni rumah dan beredar.
para pelayan dan anak kecil dikatakan dengan atau disebut dengan tawaf kerana mereka itu keluar masuk untuk melayani majikan mereka atau berlega-lega untuk memberi khidmat. Dia tawafuna kerana anak akan uh, akan banyak menolong mak ayah dia. Maka dia akan keluar masuklah bilik. Sentiasa membantu mak ayah. Sifat seorang anak adalah sentiasa membantu mak ayah dia nak buat kerja dan sebagainya. Kadang-kadang kerja tu sampai kena masuk bilik kan, nak mop lantai, sapu lantai. Tapi waktu-waktu yang kita sebut tadi, tiga waktu tadi, atas alasan apa pun, nak sapu lantai, nak mop lantai kat dalam bilik mak ayah, 3 waktu tadi mesti meminta izin. Sebab tu dipanggil tawafuna alaikum. Secara hariannya, adatnya, sifat anak ni akan sentiasa bantu mak ayah sampai masuk bilik. Kena kemas bilik umpamanya. Sifat seorang gaji pun sama, kena kemas bilik dia punya tuan dia, kemas bilik bos dia. Jadi nak masuk ke dalam bilik tu perlu minta izin pada 3 waktu yang telah dinyatakan. Okey. Kemudian ba'dukum ala ba', antara kamu atau setengah yang lain memberi khidmat kepada yang lain dan saling perlu memerlukan atau memberi khidmat. Jadi dia jadi peraturan begini sebab apa? Sebab kebiasaannya adalah anak akan tolong mak ayah akan bantu anak, orang gaji akan tolong tuan dia, tuan tadi akan jaga kebajikan orang gaji dia. Jadi di situ dah duduk dalam satu rumah, maka dia tidak boleh tidak untuk mengelak dari tidak boleh tidak, mesti dia saling bantu membantu. Dan dalam proses untuk bantu membantu buat kerja dan sebagainya masih lagi terikat dengan suatu batasan di mana aurat itu tidak boleh diperlihatkan. Begitu. Jadi maka Allah Ta'ala buat satu guideline, garis panduan macam mana bila kita berada sama-sama di dalam satu rumah yang mana kita perlu menjaga aurat. Itu dia. Jadi bukan sembarang-sembarang. Okey. Kemudian yubayyinullahu lakumul ayat. Allah menjelaskan dan menerangkan kepada kamu semua berkait dengan hukum hakam. Jadi Allah menjelaskan secara detail, terperinci, satu persatu berkenaan dengan apa-apa yang melibatkan tentang hukum-hukum. Jadi kita kena ambil tahu, kena beri perhatian kerana setiap yang Allah Ta'ala terangkan itu semuanya ada keperluan, ada kemestian dia. Baik. Wa iza balagal atfalu minkum, apabila anak-anak kamu telah mencapai had umur baligh, ia merupakan seruan. Wahai orang-orang yang baligh, janganlah kamu memasuki bilik ibu bapa kamu sesuka hati. Jadi bila dah sampai umur baligh, maka dah di situ adanya satu seruan, wahai orang-orang yang akhir baligh, jangan kamu masuk bilik ibu bapa kamu sesuka hati. Dan seruan itu ditujukan kepada anak-anak pula. Kalau ayat mula-mula tadi disuruh untuk mak bapak ajak anak supaya mereka itu minta izin. Tapi bila sampai kepada wa iza balagal atfalu minkum, Allah Ta'ala terus direct kepada anak-anak supaya bagi tahu kepada anak-anak kita, apabila kamu sudah mencapai umur baligh, kamu tak boleh masuk bilik ayah kamu sesuka hati. Tengok kan macam mana Allah Ta'ala didik kita sebagai manusia melalui bahasa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita kan. Mula-mula Allah Ta'ala ingat kepada kita sebagai mak bapak, suruh bagi tahu anak, jangan masuk bilik. Sebab kenapa? Sebab anak tu dah akhir balik. Sekarang bila anak-anak tu dah akhir balik, Allah Ta'ala direct ayat tu terus kepada mereka supaya kamu ni dah akhir balik, jangan masuk bilik mak bapak kamu sesuka hati. Tu tengok macam mana Allah Ta'ala menyampaikan sesuatu perkara itu dalam keadaan Allah Ta'ala tujukan secara tepat kepada siapa yang Allah Ta'ala nak tuju. Jadi bila sampai akhir balik, Allah Ta'ala direct terus dengan mereka, dengan orang yang akhir balik ni. Jangan kamu masuk bilik ibu bapa kamu sesuka hati. Kan? Jadi di sini tengok macam mana cantiknya bahasa, indahnya bahasa Al-Quran. Tepatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila bercakap, bila menyebut, bila memberitahu, bila mengingatkan, ditujukan kepada orang yang tepat. Begitu. Okey. Kemudian falyastazinu,
hendaklah mereka yang sudah cukup umur itu meminta izin daripada kamu setiap waktu tanpa ada pengecualian, iaitu meminta izin pada semua waktu tanpa pilihan, kerana mereka itu telah sampai had taklif atau cukup umur. Baik, bila dah sampai kepada umur akil balik, kalau dia nak masuk bilik kita, dia mesti meminta izin pada setiap waktu. Ini beza dia kalau dia masih belum akil balik. Masih belum akil balik, nak masuk bilik mak ayah 3 waktu sahaja. Tapi bila sudah akil balik, dia nak masuk bilik mak ayah mesti minta izin sepanjang waktu. Ini kenapa? Akalnya sudah sempurna, dia kenal hawa nafsu syahwat tu, dia kenal, dia tahu. Okey, dia sudah menanggung dosa dia sendiri. Tu taklifan tadi. Okey, kerana apa? Dia tahu baik dan buruk, dah boleh beza baik dan buruk. Maka kerana itu nak masuk bilik ayah ketika mana seseorang anak itu sudah akil balik, wajib meminta izin pada setiap waktu. Okey, berbeza dengan belum akil balik tadi. Okey, kamasta'zanal lazina min qablihim. Tuntutan meminta izin itu adalah sama sebagaimana hukum terhadap orang yang telah balik atau cukup umur sebelum mereka. Jadi yang Allah Ta'ala perintahkan kita buat pada hari ini, yang akil balik mesti minta izin masuk bilik mak ayah ni, Allah Ta'ala dah bagi tahu dah. Orang sebelumnya pun sama juga. Sampai umur akil balik, nak masuk bilik mak ayah mesti minta izin 24 jam. Okey. Orang sebelum kamu ni, sebelum kamu membesar, orang-orang dewasa sebelum kamu pun macam tu juga. Nak masuk bilik mak ayah mesti minta izin 24 jam. Kecuali pada yang belum akil balik tadi sahaja. Hanya 3 waktu sahaja dibenarkan. Hanya 3 waktu sahaja yang perlu minta izin. Okey? Jadi di situ ada perbezaan dia. Yang saya sebutlah, sebab dia sudah besar, dia sudah berfikir baik dan buruk, dia ada hawa nafsu syahwat, dia itu taklifan, dia bertanggungjawab atas dosa dia sendiri. Jadi sebab itulah dia lebih ketat lagi. Okey. Kemudian wal qawaidu minan nisa, ialah kata jamak daripada perkataan qaid. Qaid, okey, wanita yang lanjut usia, putus haid atau dipanggil menopause, dan tidak mampu untuk hamil lagi disebabkan mereka telah tua. Jadi qaid, wanita yang telah lanjut usia. Kan bila sebut lanjut usia ni maksudnya apa? Dia ini sudah hawa nafsu sudah tidak ada lah, tak ingin nak berkahwin lagi. Yang lebih, orang kata lebih tua daripada itu, dia ni tua dalam keadaan mungkin tak boleh berjalan dengan baik. Perlu bantuan daripada anak-anak. Tu dia. Kemudian wala yarjuna nikaha, yang tidak berhasrat dan tidak diperlukan untuk dilamar sebagai isteri juga. Ia sendiri tidak ingin berkahwin lagi disebabkan terlalu tua dan lanjut usianya. Ini adalah jenis-jenis wanita yang boleh dikatakan sebagai al-qaid, yang lanjut usia. Jadi dia ni tak mampu hamil, dia pun tak nak kahwin disebabkan usianya yang telah lanjut tua. Okey. Falaisa alaihinna junahun ay yada'na siyabahun. Justru itulah wanita tua dan lanjut usia tidak berdosa dan tidak salah jika mereka menanggalkan pakaian luar mereka seperti jubah atau baju kelawar, baju selimut, baju luar, tutup kepala atau tutup muka. Jadi tengok orang yang macam mana. Yang tua sangat, dah 75, kan, kita bawa dia pun pakai kain batik, kan, dia tak pakai tudung kepala, tak apa, itu namanya dipanggil al-qawaid. Orang yang tak ada hawa nafsu, tak berhasrat untuk berkahwin, tak boleh hamil pula tu. Jadi dia ini termasuk daripada al-qawaid. Okey, orang tua yang sudah lanjut usia, putus haid dan tak nak berkahwin, tak ingin berkahwin disebabkan usia dia yang telah terlalu tua tadi. Maka tidak menjadi satu kesalahan kalau mereka itu menanggalkan pakaian luarnya. Seperti apa? Jubah, baju dia, baju luar dia, mungkin baju besar dia,
Kemudian tutup kepala, tudung kepala mungkin dia tak pakai lagi dah, sebab kerana ketuaannya, keuzurannya, ketuaannya hilang, orang kata tidak ada lagi dah keinginan untuk berkahwin, maka tidaklah menjadi satu kesalahan tu. Baik, hanya nanti kita tengok, kalau dia pakai itu lebih baik, itu saja, ada pilihan lah. Ghayra mutabarrijatin bizinah, asal perkataan tabarruj, okey, mutabarrijat tu maksudnya, mutabarrijat itu asal perkataan ni tabarruj, ialah memaksa diri dalam menampakkan apa yang tersembunyi daripada segala sesuatu. Ayat yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah menampakkan atau dinampakkan oleh seseorang wanita tentang perhiasan dan kecantikannya kepada kaum lelaki, iaitu asalkan tidak dengan niat untuk menunjukkan perhiasan yang tersembunyi atau disembunyikan seperti rantai, leher, gelang tangan dan gelang kaki. Jadi al-qawaid yang termasuk dalam al-qawaid, selain daripada perempuan tua, selain daripada perempuan usia lanjut, selain daripada perempuan yang telah putus haid, yang tak nak berkahwin, tak boleh mengandung, termasuk juga al-qawaid itu jelas perempuan yang tidak menayang-nayang, tidak memperlihatkan perhiasan dia seperti rantai, leher, gelang tangan dan gelang kaki, atau paling mudah kita kata kosonglah kat tubuh badan tu, tak ada apa dah, kosong. Jadi dia termasuk daripada kalangan al-qawaid. Jadi memang kebiasaannya kalau umur mak kita 75, 80 tu jaranglah ada barang kemas dekat tubuh badan dia kan. Kebanyakannya barang kemas tu disimpan. Kenapa? Bahayalah seorang yang sudah berumur dalam 75, 80 tahun memakai barang kemas dalam keadaan dia sendiri tidak mampu untuk nak jaga barang kemas yang ada pada tubuh badan dia. Barangkali akan dicuri. Maka kebiasaannya anak-anak menyimpan barang kemas mak itu dalam satu tempat yang khusus yang lain. Maka orang tua yang uzur ini, dia tak ada apa-apa perhiasan pada leher, gelang tangan, gelang kaki, tak ada semua. Itu dia. Maka termasuklah dia daripada kalangan yang dipanggil sebagai al-qawaid, iaitu orang tua ataupun wanita yang sudah pun lanjut usia. Jadi yang ini dibenarkan untuk membuka pakaian luaran. Okay, maknanya dia tak pakai tudung, dia tak pakai apa untuk muka, mungkin yang dulu pakai niqab, masa tu dia tak pakai niqab, kan. Mungkin dia hanya berkain batik sahaja, kan. Jadi lebih pula lagi kalau orang yang bedridden, orang yang duduk terlantar kat katil kan, nak tukarkan pakaian dia susah, maka bawa ke hospital dengan kain batik sekali, dengan rambut dia keadaan macam tu, kita bawa sekali. Jadi ia membawa maksud apa? Itulah dipanggil sebagai al-qawaid, inilah wanita yang telah lanjut usia. Okey. Allah Ta'ala berfirman lagi, wa ayyasta'fifna khairun lahun, tidak menanggalkan pakaian luar seperti jubah dan tudung kepala itu adalah lebih baik bagi mereka daripada mengambil rukhsah menanggalkan pakaian luar atau tudung tersebut. Antara lain, wanita yang lanjut usia dan putus haid, mereka memakai pakaian yang sempurna dan lengkap seperti wanita muda yang lain adalah lebih manis, lebih sopan, lebih elok, kerana ia menjauhkan daripada sebarang fitnah dan tohmahan yang buruk. Jadi wa ayyasta'fifna khairul lahun. Okay, kalau tadi diberi pilihan untuk tidak memakai pakaian luaran, makna kata taklah berdosa kan, sebab orang yang al-qawaid tadi, yang memang lanjut usia dengan sebab-sebab yang lain. Tetapi di hujung ayat ini kata apa? Kalau tidak menanggalkan pakaian luar itu, jubah tak tanggal, tudung tak tanggal, itu adalah lebih baik, lebih baik bagi mereka. Maknanya lebih sempurna, lebih elok dan lebih afdal daripada diambil rukhsah tadi. Jadi macam mana nak sesuaikan dengan keadaan? Tu dia soalannya. Jadi ustaz, saya ni nak pakaikan mak saya ke tidak? Saya ni nak pakaikan ke mak saya ke tidak, kan? Nak pakai tudung ke tidak? Nak pakaikan apa nama,
nak pakaikan suara yang proper ke tidak? Jawapannya ikut kesesuaian. Sebab sudah ada rukhsah dan sudah ada pilihan untuk dia nak sempurna. Jadi pilihan. Kalau nak bawa mak kita, mungkin contoh dia tu bedridden kan, orang yang duduk, yang terbaring saya atas katil, nak bawa pergi ke hospital, kan susah kita nak pakai kasut dan sebagainya, mungkin susah. Maka pakaian yang paling sesuai, apa yang boleh dipakai je lah. Sebab sudah pun ada rukhsah tadi. Maka kita pakaikan contoh pakaikan kain pelikat, pakaikan baju kurung lengan pendek, tak pakai tudung mungkin. Tak ada masalah sebab sudah pun ada rukhsah tadi. Atau mungkin mak kita walaupun lanjut usia, walaupun tak boleh hamil, walaupun dia tak ada keinginan nak berkahwin, menopause, tapi masih lagi boleh berjalan. Maka masih lagi kita boleh tukarkan pakaian dia yang sempurna. Atau mak kita sendiri kata nak pakai pakaian sempurna, maka pilihlah pakaian yang sempurna. Jadi dalam kes orang yang telah lanjut usia ni, al-qawaid tadi ni, kita mengikut keadaan dan kesesuaian. Begitu. Jadi jangan kita paksakan untuk memakai pakaian sama macam orang yang orang kata orang yang masih keinginan berkahwin, orang yang ada syahwat lagi, kan. Sedangkan dalam keadaan itu dia sudah pun ada rukhsah dia. Maka ikut kesesuaian. Kadang-kadang orang datang rumah kan, mak kita pagi-pagi kata aktiviti dia lepas makan sarapan, dia akan duduk di luar tengok pokok-pokok kan, kenakan cahaya matahari umpamanya. Maka kita fikir kalau kita sekadar duduk di luar nak ambil matahari, macam susah nak pakaikan sempurna untuk dia. Tak apa, pakai kain batik, pakaikan baju mungkin tak lengan panjang, lengan pendek, pakaikan baju kurung lengan pendek, duduk di luar. Sebab dia sudah pun ada pada rukhsah yang telah dia beri tadi. Begitu. Tapi kalau kita rasa boleh kot duduk di luar ni, kalau nak pakai tudung apa semua senang, boleh urus, pakailah yang sempurna. Jadi setiap daripada keadaan-keadaan kita pertimbangkan untuk nak pakaikan pakaian yang sempurna ataupun nak pakaikan secara rukhsah tadi, ambil rukhsah tadi. Ini atas kita lah sebagai anak-anak ya. Tu dia. Jadi jangan bimbang. Sebab syarat yang penting, syarat tu diikuti. Syarat al-qawaid itu diikuti. Itu saja. Baik. Kemudian alimun, Allah amat mengetahui terhadap apa yang tersirat dan maksud, tujuan juga niat dalam hati kamu. Okey. Sebab nuzul ayat. Berkaitan sebab nuzul ayat-ayat tersebut, riwayatnya sebagaimana berikut. Sebab nuzul ayat, ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum wallazina lam yablughul huluma minkum salasa marrah. Berkaitan sebab nuzul ayat itu ada beberapa riwayat. Antaranya yang pertama, menurut riwayat daripada Ibnu Abbas, pada suatu hari Rasulullah SAW telah mengutuskan seorang hadam daripada orang Ansar bernama Mudlij untuk menemui Sayyidina Umar. Kebetulan ketika ketibaan hadam tersebut, Sayyidina Umar sedang tidur. Ia mengetuk pintu rumah dan kemudian memasukinya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Sayyidina Umar lalu bangun daripada tidurnya dan waktu itu tersingkap sebahagian daripada auratnya dan ia berkata, daku ingin kiranya Allah menegah, yakni menurunkan ayat kalangan ibu bapa kami terhadap anak-anak kami dan hadam-hadam daripada memasuki rumah kami pada waktu sebegini, melainkan setelah mendapat keizinan terlebih dahulu. Selepas itu Sayyidina Umar datang menemui Nabi dan didapatinya ayat tersebut dan telah diturunkan dan Umar bersujud syukur. Jadi kisah ataupun sebab turun ayat ini yang pertama sekali adalah bila Nabi SAW hantar seorang hadam daripada kalangan Ansar yang bernama Mudlij. Mudlij ni pergi ke rumah Sayyidina Umar Al-Khattab, ketuk pintu dan masuk tanpa izin. Sayyidina Umar tengah tidur. Bila masuk ke rumah Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar pun terjagalah. Dan tersingkap auratnya, nampak aurat. Lalu kata Sayyidina Umar,
kalaulah ada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah yang menerangkan tentang larangan seseorang masuk tanpa izin, tentu kami nak ayat tu, kata Sayyidina Umar. Tentu kami suka. Maka bila Sayyidina Umar jumpa dengan Nabi, Nabi pun sampaikanlah ayat tersebut. Akhirnya Sayyidina Umar sujud syukur. Sebab apa? Apa yang telah diniatkan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu satu. Yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Abu Hatim, daripada Al-Sudai, ia berkata, sekumpulan daripada kalangan sahabat Nabi, mereka merasa hairan dan pelik kerana terdapat para sahabat yang menggauli atau menyetubuhi isteri-isteri mereka pada waktu-waktu tersebut. Kemudian mereka mandi dan selepas itu keluar menunaikan sembahyang berjamaah. Justru Allah memerintahkan hamba-hamba dan khadam-khadam supaya tidak memasuki bilik tuan mereka pada 3 masa tersebut, melainkan dengan mendapat atau meminta izin terlebih dahulu. Okey, jadi satu riwayat lain ni menyebutkan bahawa 3 waktu yang dilarang tadi adalah waktu kebiasaan bagi seorang suami bersama dengan isterinya, menggauli isterinya, bersetubuh dengan isteri mereka pada 3 waktu yang telah ditetapkan itu. Maka kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala melarang anak-anak ataupun seseorang untuk masuk pada 3 waktu tersebut tanpa meminta izin. Okey, itu 2 sebab sebab turunnya ayat. Okey. Kemudian sebab turun ayat yang kedua, laisa alaikum junahun, laisa alaikum wala alaihim junahun ma'dahun. Okey. Menurut riwayat daripada Muqatil, ia berkata ayat tersebut diturunkan berkait dengan Asma binti Abu Martad. Okey, Asma binti Abu Martad. Sekejap Okey. Kemudian, yang mana ia memiliki khadam lelaki yang telah besar. Maksudnya, khadam lelaki, pembantu lelaki yang dewasa. Khadam tersebut memasuki biliknya pada waktu atau ketika ia tak suka dimasuki. Lantaran itu, beliau menemui baginda dan berkata, sesungguhnya hamba kami dan khadam kami memasuki bilik kami pada waktu yang kami tidak sukai. Lalu diturunkan ayat tersebut di atas. Okey, jadi khadam dewasa. Maksudnya bila khadam dewasa, sudah akhir balik, maka nak masuk bilik itu nak minta izin 24 jam. Sebab dia sudah akil balik. Itu yang kita kena faham. Okey. Munasabah ayat. Okey. Apa kesinambungan ayat sebelum ayat 58 ni? Ayat sebelumnya, Allah berjanji akan menempatkan orang yang beriman, yang taat dan patuh sebagai khalifah yang berkuasa di muka bumi serta menolong mereka. Antara lain memerintahkan supaya mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat sebagai tanda bersyukur. Manakala orang kafir dijanjikan kecelakaan dan balasan menanti mereka ialah neraka Jahannam. Ia mempunyai munasabah yang mana dalam ayat ini menyentuh peraturan meminta izin antara ahli yang tinggal serumah. Khasnya khadam dan anak-anak belum balik yang ingin memasuki bilik ibu bapa mereka dan tuan mereka, hendaklah meminta izin terlebih dahulu pada 3 waktu tertentu. Namun bagi anak-anak yang cukup umur, mesti meminta izin dalam semua keadaan seperti orang lain juga. Jadi, ayat sebelumnya Allah Ta'ala ceritakan pasal azab api neraka. Allah Ta'ala ceritakan tentang kewajipan mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, dan itu adalah tanda syukur. Okey, dan menceritakan tentang bagaimana barasan orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam. Okey, maka ayat yang selepasnya ini, yang kita cerita sekarang ni adalah ayat menerangkan bagaimana peraturan apabila kita tinggal serumah anak beranak. Okey, di mana anak-anak yang belum akil baligh, dia nak masuk ke bilik ibu bapa pada 3 waktu yang telah kita sebutkan tadi, hendaklah dia meminta izin. Pada 3 waktu tadi. Adapun kalau dia sudah akil baligh, dia hendaklah meminta izin pada setiap waktu yang dia nak masuk. Itu sifat yang mudah. Okey. Kenapa? Sebab ayat sebelumnya dah cerita pasal azab dah kan. Jadi kena berhati-hati dengan keadaan yang seperti ini. Sebab tu bila duduk dalam satu rumah, mak, ayah, anak lelaki, anak perempuan pun ada. Bukan dia sebarang-sebarang begitu. Yang lebih kita bimbangkan pada hari ini adalah rumah-rumah yang di dalamnya itu ada anak-anak tapi bukan anak kandung, anak angkat. Tu dia, anak angkat. Duduk dengan ayah angkat, anak angkat perempuan. Yang angkat laki, anak angkat dia perempuan. Aurat dia sama macam yang sama macam
orang biasa ataupun bukan aznabi. Itu aurat dia. Kerana dia adalah anak angkat, bukan anak kandung. Yang ini lagi susah nak jaga. Tetapi dalam masyarakat kita memang wujud keluarga yang begitu. Maksudnya keluarga yang di mana dia ada anak angkat perempuan. Jadi penjagaan aurat dia lebih lagi ketat daripada apabila ayah duduk dengan anak kandung. Ayah kandung, anak kandung. Tapi bila ayah angkat dengan anak perempuan angkat, mak angkat dengan anak lelaki angkat, ini lebih sukar dan lebih kompleks. Maka dia nak jaga aurat tu memang agak susah. Tetapi ia adalah kewajipan. Sebab tu kita mana-manalah orang yang nak ambil anak angkat, mungkinlah kerana tak ada anak dan sebagainya, ataupun kita rasa nak jaga anak kecil ni, kesian dia, mak ayahnya mungkin meninggal, itu tidaklah menjadi satu kesalahan. Nak jaga anak angkat dan sebagainya, ambillah. Tetapi harus kita belajar hukum hakam terlebih dahulu berkenaan dengan bagaimana nanti bila dia besar auratnya, macam mana nak terangkan tentang kehidupan dia yang sebenar, bahawa kita ni ayah angkat, mak angkat. Macam mana pula proses kalau dia nak berkahwin, dia kena diwalikan oleh siapa, dia tak boleh diwalikan oleh ayah angkat. Ini semua sebagai ibu bapa yang nak ambil anak angkat, kena tahu hukum hakam ini. Kena belajar hukum hakam ini. Sebab kalau dia tidak belajar, maka dia ambil anak angkat semata-mata untuk dia jaga, beri pendidikan dan sebagainya, tanpa dia tahu ada perkara-perkara yang bersifat terbatas. Okey, aurat terbatas, kan, apa nama, akhlak, ataupun di dalam rumah ada batasan dia, di luar rumah apatah lagi. Kan, benda-benda beginilah yang sepatutnya bagi mana-mana pasangan yang hendak mengambil anak angkat perlu diperhalusi, diteliti. Okey ya. Okey, baik. Kemudian okey. Itu ayat munasabah ayat sebelum. Okey, munasabah ayat selepas. Ayat tersebut menjelaskan berkait meminta izin terhadap hamba. Okey. Khadam yang dimiliki serta anak-anak yang belum cukup umur sebelum memasuki bilik tuan dan ibu bapa mereka pada 3 waktu yang tertentu. Namun begitu, selain 3 waktu tersebut, diharuskan dan tidak menjadi kesalahan memasuki tanpa minta izin. Ini kalau masih belum akil balik. Seterusnya dalam ayat selepasnya pula menjelaskan berkaitan keuzuran atau kelonggaran dan makan di rumah serta hukum makan di rumah kaum kerabat seperti ibu bapa, saudara, adik-beradik, bapa saudara dan teman rapat sekiranya ia mengetahui mendapat keredaan mereka. Seterusnya, saranan mengucapkan salam walaupun memasuki rumah yang tidak ada penghuni dan rumah sendiri. Jadi, bila kita faham hukum hakam keberadaan anak beranak kita dalam rumah, maka ayat yang selepasnya itu adalah lebih besar lagi dia punya konteks. Iaitu di mana adik-beradik boleh datang makan rumah kita dalam keadaan walaupun kita hanya menjemput seorang, tapi tak salah dia nak bawa anak-anak. Sebab secara adatnya, kalau kita jemput adik kita makan, tentu dibawa dengan keluarga dia sekali. Macam tu. Dia tak sama macam kita menjemput orang yang kita tak kenal. Macam jemputan kahwin. Kita jemput orang ni dia datang. Kalau jemput suami dan isteri, suami isteri je datang. Tapi biasanya kalau jemput suami isteri, biasa anak-anak akan ikut. Ini tidak menjadi satu kesalahan. Tapi kalau jemput isteri, isteri je datang. Jemput suami, suami datang. Itu berbeza hukumnya. Maka dalam anak beranak, adik-beradik, bila kita dah faham hukum duduk dalam satu rumah ni secara lumat, maka kita juga akan pergi ke satu step lagi, satu langkah tadi, iaitulah hukum berkenaan dengan adik-beradik lain datang rumah kita. Macam tu. Maka antaranya adalah kalau dijemput makan, maka biasanya kita cakap dengan adik kita, datang rumah jemput makan tengah hari, maka adik kita bawa keluarga. Dan itu adalah tidak menjadi satu kesalahan. Kenapa? Secara adatnya bila jemput adik mesti jemput ada keluarga dia. Okay? Tak jadi kesalahan untuk mereka datang makan rumah beramai-ramai. Begitu itu ayat munasabah sebelum. Jadi kita cuma nak faham ayat yang sedang kita baca. Jadi bila faham apa yang kita baca pada dalam ayat ini dan kita faham isu seputar yang berlaku dalam
ahli keluarga, kehidupan keluarga kita, maka mudah kita faham isu yang di luar. Macam mana orang datang rumah kita, adik-beradik datang rumah kita, macam mana ipar datang rumah kita. Kan? Ipar datang rumah kita. Semua tu akan dapat difahami kalau kita dah faham hidup dalam rumah kita sendiri, anak beranak. Hukum tu. Okey? Kemudian, huraian ayat. Huraian ringkas. Ayat tersebut merupakan ulangan kepada hukum yang telah dijelaskan sebelumnya yang menyentuh berkaitan dengan meminta izin dan memberi salam sebelum memasuki rumah orang lain. Di sini pula menjelaskan hukum berkait sesama ahli keluarga, iaitu tuan dengan khadam atau hamba milik mereka dan anak-anak mereka yang belum baligh. Mereka hendaklah dididik supaya meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki bilik ibu bapa mereka atau tuan mereka pada 3 waktu yang ditentukan. Hal tersebut supaya mereka berterusan melaksanakan perintah Allah tersebut dan bertanggungjawab dan tanggungjawab lain setelah cukup umur. Jadi di sini Allah tak sebutkan ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Minta izin dan beri salam. Tak boleh masuk rumah orang sehingga kamu minta izin dan memberi salam kepada ahlinya, iaitu ahli keluarganya atau orang yang berada di dalam rumah. Okey, kemudian dalam ayat ini juga menceritakan tentang hukum berkait sama ahli keluarga. Baik anak kepada mak ayah, baik khadam orang gaji kepada tuan dia, bos dia di dalam rumah. Okey. Ini adalah suatu perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan dan beri ketanggungjawab ini ke atas mereka apabila mereka itu telah cukup umur akil balik. Jadi orang dewasa, apa pun keadaan dia, bila nak pergi ke rumah orang, dia mesti minta izin bagi salam. Okey, kalau yang duduk dalam rumah sama-sama kita, situasinya pula kalau dia belum akil balik, dia kena minta izin masuk pada 3 waktu ni, nak masuk pada 3 waktu tadi, minta izin. Pada waktu lain tak ada masalah. Adapun anak-anak yang dah dewasa, nak masuk bilik mak ayah, wajib izin 24 jam. Okey? 3 waktu itu disarankan supaya meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk bilik ibu bapa dan tuan mereka. Kerana kebiasaannya pada waktu tersebut merupakan masa rehat, terdedah aurat dan tidur. Bagi anak-anak yang telah cukup umur, tidak ada pengecualian buat mereka memasuki bilik ibu bapa mereka dan kerabat mereka, melainkan dengan mendapat keizinan terlebih dahulu. Jadi anak-anak yang sudah akil balik tak ada sebarang pengecualian waktu. Dia mesti minta izin 24 jam. Okey. Kan, selain daripada anak-anak kecil ni, kenapa kita baca dia sudah hikmah lah. Kenapa yang belum akil balik ni 3 waktu saja? Kerana dia belum akil balik. Budak-budak dia tak boleh nak buat jahat kat bilik mak ayah dia. Tak boleh nak buat benda-benda nakal kat bilik mak ayah dia. Tapi anak-anak yang dah dewasa ni, dia boleh berfikir, dia ada hawa nafsu, dia ada keinginan mungkin. Kadang-kadang masuk bilik mak ayah tanpa izin kerana nak ambil duit mak ayah. Na'udzubillah. Kadang-kadang masuk bilik mak ayah tanpa pengetahuan mak ayah ni kerana nak ambil sesuatu. Kan, yang bukan hak dia. Tidak ada keizinan ayah, ambil telefon ayah, ambil duit ayah belajar, curi barang mak, curi rantai untuk jual. Ini contoh-contoh senario yang berlaku dalam kehidupan apabila kita tidak mengingatkan anak kita yang sudah akil balik ni, bila nak masuk bilik kena minta izin. Ini jarang. Mungkin ada yang mengingatkan, mungkin ada yang anggap oh tak apalah, dah rumah kos ni, masuk je lah bilik mak. Itu sesuatu perkara yang kita kata, maknanya kata kita sendirilah yang percaya bulat-bulat. Sedangkan mungkin anak itu akan buat sesuatu yang tak baik dalam bilik kita. Kita tak tahu kan. Okey, maka kerana itulah Allah Ta'ala sudah menetapkan bahawa anak-anak yang sudah akil balik, baik lelaki baik perempuan, yang ingin masuk ke dalam bilik mak ayah mereka perlu meminta izin 24 jam. Tidak ada apa-apa rusuh di situ. Sementara anak yang belum akil balik,
dia hanya perlu minta izin pada 3 waktu sahaja yang telah kita tetapkan. Ini kerana kalau dia tak minta izin, kita pula dalam keadaan tidak berpakaian, maka ia akan menjadi contoh kepada anak itu. Apatah kalau kita sedang bersama suami, maka anak terlihat benda tersebut, maka akan menjadi contoh dan kita dah bagi tahu fikiran anak-anak kecil ni mudah serap apa yang dia nampak. Maka ibu bapa, ibu ayah kena fahamlah, maknanya perlu kunci pintu umpamanya. Kunci pintu. Jadi anak tadi ni kalau dia tak pandai minta izin pun, dia nak masuk dia kena ketuk dulu. Maka kita akan dengar ketukan pintu tu. Jangan dibiarkan pintu itu tertutup begitu sahaja. Kadang-kadang anak-anak ni kita dah ingatkan pun dia tak faham kan. Dia terlupa, dia buka terus tombol pintu. Maka cara mudah sekarang adalah tutup pintu, kunci. Bila anak nak masuk ketuk baru buka. Jadi ini maknanya ada masa untuk kita berpakaian semula, anak-anak tak melihat aurat kita. Tu dia. Maka kena ajarlah daripada kecil tadi. Okey. Selain itu, ayat tersebut menyentuh berkait rukhsah atau kelonggaran terhadap wanita yang telah lanjut usia. Khasnya wanita yang telah putus haid dan tidak berhasrat untuk berkahwin lagi, tidak berhasrat untuk berkahwin lagi, membuang atau tidak membuang atau tidak memakai pakaian luar seperti jubah dan tudung kepala. Namun begitu pakaian sempurna itu adalah lebih sopan dan lebih baik bagi mereka. Okay, jadi dalam ayat ini juga akan kita bincangkan tentang bagaimana kelonggaran yang diberikan kepada wanita tua atau kita panggil tadi al-qawaid yang telah lanjut usia mereka, yang telah putus haid dan tidak ada hasrat untuk berkahwin, boleh melepaskan pakaian luar mereka, jubah mereka, tudung mereka. Ini ada satu keringanan yang diberilah. Walaupun begitu, kalau dia berpakaian sempurna, lebih sopan dan lebih baik. Saya dah sebut tadi, kita melihat kepada situasi dan keadaan waktu kita nak pakaikan mak kita tersebut. Jadi di situ ada dua pilihan. Jadi kita tak usah pening lah. Okey, itu adalah huraian ringkas dalam ayat ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan huraian secara terperinci tentang ayat yang kita bacakan pada ini. Itu ayat 58 hingga 60 dalam surah An-Nur ini. Dan insyaAllah kita akan bacalah sehingga hukum-hukum yang melibatkan masuk dan keluarnya anak-anak atau hamba atau orang gaji dalam rumah kita, bilik kita sendiri. Dan insyaAllah dalam kitab ini akan kita bertemulah dengan maklumat-maklumat yang baru. Kerana sebelum ni memang kita ada kongsikan dalam kitab Ajarkan Wanita Surah An-Nur itu. Tapi kali dalam ini lebih detail, lebih terperinci yang dia akan jelaskan insyaAllah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kefahaman yang baik, dan kita sama-sama terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala wabak bencana yang berlaku pada hari ini. Kita semua diberikan terus nikmat tubuh badan yang sihat dan akhirnya sama-sama kita dapat kembali ke rumah Allah untuk kita beribadah insya-Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.